Itu sedikit lah pada nasihat pada anak-anak muda lah. Yalah, kita kalau tidak mampu beli di Kuala Lumpur, boleh kita beli di luar Kuala Lumpur, macam di Bukit Mokota, Seri Putra, Bangi. Betul. Untuk di outskirt, contohnya di Bangi, Seri Putra, Kajang contohnya, kebiasaannya mereka yang cari rumah di sini ni memang untuk duduk dan stay down lah, bukan untuk investment. Jadi kalau nak beli rumah di sini, bagus juga kalau jenis apartment 300 dan ke bawah tu adalah range harga yang murah. Kalau memang target nak outskirt ke sana pun tak ada masalah, sebab community ataupun locality di sana sangat bagus. Kalau kita nak untuk stay, targetlah sekurang-kurangnya bila kita ada property, kita ada tempat dan kita ada aset sekurang-kurangnya untuk kita berteduh. Sebab kalau sekarang ni untuk rumah apartment ataupun kondo sewa 1,000 lebih ke atas, 1,500 atau ke 2,000. Kalau lah dapat sewa macam tu, lebih baik belilah untuk diri sendiri. Tapi saya sebagai property agent, pendapat masing-masing. Ada yang mengatakan sewa lebih bagus daripada membeli, sebab beli nak kena sampai 35 tahun. Sewa pula harga lebih murah. Itu terpulang pada masing-masing. Tapi bila kita bayar sesuatu tu untuk yang rumah yang kita beli, sebenarnya itu kita bayar untuk aset kita. So at least kita dah ada aset. So anything happen dekat aset, macam-macam boleh buat. So ada orang terdesak, bila dia masa ada aset dia terdesak, dalam tempoh selepas daripada 10 tahun, 15 tahun, dia boleh refinance dan dia boleh settlekan hutang-hutang jahat. Itu kaedahnya lah antaranya. Dan ataupun dia dah ada jadikan ni, dia dah ada rumah lain, dia jual rumah ni, ada modal sebagai capital possession, digunakan untuk investment yang lain. Ataupun sekurang-kurangnya dia boleh berteduh dengan keluarga dia lah. Kalau kata bukan untuk investment sekalipun, untuk berteduh, carilah outskirt kalau bukan di KL. Di KL ni kalau nak beli rumah kondo dan apartment 300,000 dan ke atas. Kalau boleh dapat yang apartment yang basic facilities 200,000 dan ke atas tu kira murah lah tu. Tapi bayangkan kalau flat saja pun, apartment flat yang basic facilities just ada open parking dengan security saja, tu pun dah 315 ke 300,500. Contohnya macam kalau di Seri Pinang Villa, di Seri Pandan, so tu 3,000 dah ke atas untuk apartment saja. So bagi saya, kalau nak yang okey sikit, yang full facilities, tak apalah outskirt, pergi ke Bangi, pergi ke Seri Putra, community di sana pun bagus. Dan baguslah untuk aim untuk kita ada property lah. Okey, last sekali lah, bagaimana you terlibat dalam hartanah ni? Siapa yang flower you ataupun you cari sendiri? Mungkin ijazah you dalam bidang lain. Okey, kalau nak ikutkan secara peribadinya, ijazah saya memang lain. Saya daripada perakaunan, dan saya juga salah seorang chartered accountant yang memang saya praktis untuk accounting dan audit financial statement dalam 6 ke 7 tahun. Tapi saya ada stigma dulu, mengatakan bahawa bidang property ni adalah untuk satu kaum sahaja, bukan kaum Melayu. Tapi bila saya tengok ada di kalangan sahabat-sahabat saya yang buat property, saya tengok mereka boleh buat. Saya fikir kenapa kita tak kembangkan kita tak kembangkan, besarkan kita punya komuniti kita, maksudnya orang Melayu yang involved dalam property. Jadi saya tengok pun kalau dari segi profesionalismnya, lebih kepada membantu masyarakat menyedarkan macam mana cara nak beli rumah, macam mana cara nak jual rumah dengan keadaan yang selamat dan tanpa ada was-was. Kadang-kadang kita ada satu stigma, kalau kita nak jual rumah, kita nak jual dekat ejen, kita takut sebab kes macam-macam berlaku. Tapi bila orang kita sendiri yang jadi ejen, jadi komuniti kita lebih yakin untuk melantik kita, menjualkan hartanahnya. Sebab apa? Sebab orang kita. Jadi dari segi pendapatan pula saya tengok it's not bad lah, maksudnya. Cumanya ikut pada market lah. Ada market slow, ada market ni. Tapi masa tahun yang saya masuk tu, saya tengok, saya join jadi property agent tu, saya tengok kawan-kawan saya semua alhamdulillah bekerja sendiri. Saya ibaratkan ini adalah berniaga,
dan juga boleh bantu masyarakat, especially orang Ampang ni, bagi kesedaran cakna hartanah. Itu lebih penting lah. Dan juga banyaknya nasihat-nasihat hartanah yang orang refer pada saya. Saya tak ada masalah untuk ceritakan macam mana cara nak beli rumah, kelayakan nak beli rumah, apa itu leasehold, apa itu freehold, apa itu individual title, apa itu strata title, apa itu master title, apa itu rumah yang masih lagi di bawah pegangan developer ataupun developer sudah bankrupt yang masih ada liquidator. Itu semua adalah nasihat-nasihat tanah yang saya berikan. Atas dasar itulah saya boleh terjerumus dalam property agent. Boleh lagi. Okey, kita sambung macam kelas menengah ni dia ada 2-3 rumah kan. Jadi apa cadangan you, sama ada masa hidup ke nak tukar nama ataupun selepas owner tu mati baru anak tu usaha sendiri tukar nama? Kalau ikutkan pada pengalaman saya yang menguruskan penjualan rumah yang masih ada lagi owner yang ada dengan owner yang sudah meninggal, yang belum buat lagi pertukaran hartanah. Untuk pertukaran hartanah yang owner dah meninggal lebih sukar. Jadi nasihat saya, sekiranya pemilik rumah merasakan bahawa sudah sampai masanya untuk memberi hak pemilikan ataupun transfer nama lah, kita panggil lah, transfer ownership kepada waris ataupun anak-anak, buatlah semasa hayat. Jangan selepas meninggal baru anak-anak nak uruskan, dia agak sukar. Kerana apa? Kerana banyak proses yang involve dalam pertukaran hak milik sekiranya owner telah meninggal. Sekiranya kalau kes ataupun proses straightforward, contohnya anak dah lebih semua 18 tahun, semua anak lelaki bersetuju untuk memberi hak milik masing-masing, tak ada masalah untuk jualkan, itu okey. Tapi kalau ada di kalangan ahli keluarga yang salah seorang tak bersetuju, susah. Jadi kalau dibiarkan lama, waris makin berkembang dan nanti lagi menjadikan lebih sukar lagi untuk transfer hak milik kepada orang lain, especially untuk jual lah. Jadi kalau rasa macam dah sampai masa, saya sarankan yang ada 2-3 rumah ni ataupun ada hartanah ni, bolehlah sama ada buat wasiat ataupun paling penting saya rasa buat pertukaran awal lah, pertukaran hak milik awal. Untuk balasan kasih sayang ni, kos dia tak mahal, dia agak minimum apabila kita buat pemilikan transfer hak milik ni di pejabat tanah. So tu nasihat saya lah. Okey, terima kasih Encik Firdaus. Sama-sama. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.